Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan masuk topik yang baharu, bab yang ke-9, subtopik 9.1 iaitu komuniti dan ekosistem. Okey, dalam subtopik 9.1 ini awalnya, so hari ini, sebab terlalu panjang 9.1 ini, hari ini part yang pertama kita cuma akan tengok dari segi istilah dan juga definisi dia. So untuk next nanti baru kita akan tengok yang seterusnya lah, yang hutan paya bakau semua tu. Okay. Jadi hari ini kita kenal dulu dengan istilah-istilahnya sebab banyak definisinya. Okay. Okay. Komuniti dan ekosistem. Okay. Komuniti, ekosistem. Nanti kita tengok contoh dia. Organisma bukan sahaja saling berinteraksi antara satu sama lain, tapi turut berinteraksi dengan benda bukan hidup untuk membentuk satu sistem seimbang yang dikenali sebagai ekosistem. Maksudnya, contohnya ikan, dia bukan sahaja berinteraksi dengan benda hidup yang ada dalam habitat dia. Contohnya ikan dengan ikan ini, benda hidup dengan benda hidup kan. So benda ikan dengan batu karang ke apa kan. Okey. Sebenarnya dalam satu habitat, sesuatu organisma itu bukan sahaja berinteraksi dengan benda hidup yang lain, tetapi organisma hidup juga berinteraksi dengan benda bukan hidup. Contohnya dengan iklim, dengan cahaya, dengan suhu, dengan pH. Okay. Maksudnya organisma dalam satu habitat itu, dalam satu ekosistem itu tidak hanya berinteraksi dengan benda hidup, tetapi ia juga berinteraksi dengan benda bukan hidup untuk membentuk satu sistem yang seimbang dalam sesuatu habitat. Okay? Dan inilah yang dikenali sebagai ekosistem. Maksudnya dalam satu ekosistem ada interaksi antara benda hidup dengan benda hidup dan juga interaksi antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Okey. Tengok yang bahagian warna hijau ni, analisis istilah. Ekologi ialah kajian tentang interaksi antara organisma dan interaksi antara organisma dengan persekitaran. So itu adalah berkaitan dengan ekologi lah. Ekologi ni satu bidang. Okey. Ini adalah contoh ekosistem di savana. Sebelum kita tengok definisi yang lebih lanjut, kita tengok dulu. Ini adalah satu spesies. Kalau satu ni spesies, banyak-banyak spesies yang sama populasi. Okay. Kemudian banyak populasi akan membentuk komuniti. Banyak komuniti dan ada interaksi antara benda hidup dan bukan hidup. Iaitu ada air, ada batu kan. Okay. So ini adalah ekosistem. Okay. Okay. Habitat. Habitat ini dah lama dari sekolah rendah pun kamu memang familiar kan. So kita ulang balik sahaja. Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal semula jadi sesuatu organisma. Kalau dulu masa sekolah rendah, habitat adalah tempat tinggal. Habitat adalah di mana haiwan itu berada, tinggal kan. Okay. Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal semula jadi sesuatu organisma. Contohnya habitat burung di dalam hutan, habitat katak di dalam kolam. Contoh. Okay. Seterusnya kita tengok spesies.
Spesies ialah sekumpulan organisma yang serupa, boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Okay? Spesies ni contohnya manusia lah kan. So maksudnya organisma itu serupa dan yang penting adalah ia boleh membiak dan menghasilkan anak. So ini menunjukkan ia merupakan spesies yang sama. Kalau tak boleh nak membiak, so itu bukan spesies. Okey, populasi. Populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies hidup di habitat yang sama. Okey? Macam gambar ekosistem di savana tadi. Satu spesies kan? Okey. Kemudian kalau ada 2 ekor pun tetap spesies lah. Sebab dia boleh membiak dan menghasilkan anak. Okey. Kalau spesies tersebut tinggal di habitat yang sama, maksudnya kita nampak dalam gambar tadi, banyak spesies kan? So, itu adalah populasi. Spesies yang sama, okey, spesies yang sama hidup di habitat yang sama. Kalau spesies yang sama tapi hidup di habitat yang berbeza, itu adalah dikira sebagai 2 populasi. Walaupun spesies sama tapi habitat dia beza. Jadi itu dikatakan 2 populasi. Satu populasi ini bermaksud spesies yang sama hidup di habitat yang sama. Okay? So itu populasi. Seterusnya, komuniti. Komuniti ialah semua populasi organisma daripada spesies yang berlainan yang hidup dalam satu habitat serta saling berinteraksi antara satu sama lain. So, bila kita tengok dalam komuniti, dah ada populasi organisma daripada spesies yang berlainan. Macam-macam spesies ada ni kan. So, daripada spesies yang berlainan, tapi dia hidup dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Okay. Seterusnya, ekosistem. Ekosistem ialah beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat. Okay. Ekosistem ini beberapa komuniti tinggal bersama dalam satu habitat, saling berinteraksi antara satu sama lain termasuk komponen bukan hidup seperti air, tanah dan udara. Okay. So maksudnya ekosistem ini lebih luaslah. Ekosistem beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat. Tadi pun kita tahu kan komuniti itu tinggal dalam satu habitat. Saling berinteraksi antara satu sama lain. Itu bukan sahaja antara benda hidup dengan benda hidup. Tetapi antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Contohnya air, udara dan juga tanah. Okay. Ini contohlah. Seterusnya, niche. Niche ni macam fungsi ataupun peranan. Yes, peranan. Niche adalah peranan sesuatu organisma dalam ekosistem. Apa fungsi organisma tersebut dalam ekosistem? Okay. Di mana ia merangkumi tingkah laku serta interaksinya dengan komponen biosis dan abiosis di persekitaran habitatnya. Okay. Niche ni apa fungsi organisma tu berada dalam habitat tu? Apa fungsi? Contohnya rumput. Fungsi dia untuk apa? Untuk nak menutup bumi kan? Untuk nak sebagai pengeluar ke? Kan? Sebab contohnya dekat situ ada rumput, ada lembu contohnya. So rumput di situ sebagai pengeluar atau pemakanan kepada organisma lain. Okay. Niche ni pula ada 2 iaitu niche ekologi dan niche spesies.
Niche ekologi merujuk kepada peranan sesuatu spesies dalam persekitaran, manakala niche spesies adalah cara spesies tersebut berinteraksi dengan komponen biosis dan abiosis. Kalau niche spesies ni cara dia berinteraksi. Kalau niche ekologi merujuk kepada fungsi ataupun peranan spesies tersebut. Okay. Nanti bila kita jawab soalan nanti, kita boleh relate lah dengan niche. Sebab kat sini ni, kita cuma tengok dia punya definisi. Okay. Ekosistem. Dalam suatu ekosistem, kita ada komponen biosis dan juga komponen abiosis. Okay. Komponen biosis adalah komponen yang hidup. Manakala komponen abiosis pula adalah komponen yang bukan hidup. Contohnya, nilai pH, suhu, keamatan cahaya, topografi, iklim mikro dan juga kelembapan udara. Komponen biosis adalah pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Okay, ini kita akan tengok satu persatu dia punya definisi, dia punya penerangan ringkas mengenai setiap komponen biosis dan abiosis ini. So, ingat komponen biosis benda hidup. Okay? Komponen abiosis benda bukan hidup. Okey, yang pertama kita tengok nilai pH. Nilai pH adalah dalam kalangan nilai pH adalah komponen abiosis. Yes. Okey. Nilai pH tanah sangat mempengaruhi taburan organisma di dalam sesuatu habitat. Kebanyakan organisma sesuai hidup dalam keadaan pH neutral ataupun pH hampir neutral. Okay. Tanah merupakan habitat bagi beratus-ratus juta cacing serta mikroorganisma seperti bakteria, kulat dan protozoa. Sebab tu dalam tanah ada macam-macam jenis hidupan sebab nilai pH-nya sesuai untuk hidupan tersebut. Okay. So dalam tanah itu ada banyak bakteria, kulat dan protozoa. Sebab tu kadang-kadang orang dulu-dulu main tanah kan. Maksudnya kan orang di kawasan kampung-kampung kan ada tanah-tanah. Bila kanak-kanak main kan menyebabkan kata-kata lah, apalah mungkin disebabkan oleh tanah di habitat kawasan tersebut mempunyai bakteria, kulat atau protozoa yang memberi kesan kepada manusia. Contohlah kan. Okey, seterusnya suhu. Suhu persekitaran mempengaruhi aktiviti fisiologi tumbuhan dan haiwan, betul. Perubahan suhu yang kecil akan menurunkan kadar metabolisme kerana semua enzim yang memangkinkan tindak balas fisiologi sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Walaupun suhu itu naik 1 darjah Celsius ataupun turun 1 darjah Celsius, perubahannya kecil sahaja, tapi dia boleh mempengaruhi kadar metabolisme sebab enzim ini sangat sensitif. Walaupun 1 darjah Celsius, dia boleh memberi kesan kepada kadar metabolisme dalam badan benda hidup. Okay. Macam kita lah kan, bila suhu berubah naik sikit je, menyebabkan badan kita rasa macam demam, tak sedap badan kan. Itulah walaupun suhunya cuma naik, tak banyak. Walaupun kebanyakan organisma dalam hidup dapat hidup dalam julat suhu antara 20 darjah hingga 40 darjah Celsius, tapi terdapat juga organisma dapat hidup dalam suhu yang ekstrim, dalam suhu yang sangat panas, dalam suhu yang sangat sejuk. Ada hidupan yang boleh hidup, yang boleh survive sebab dia dah ada ciri-ciri penyesuaian. Okey, beruang kutub contohnya dapat hidup di habitat tundra, suhunya negatif 14 darjah Celsius. Okay. Manakala rubah boleh hidup di gurun dengan suhu mencecah
45 darjah Celsius pada siang hari. Maksudnya walaupun kebanyakan organisma boleh hidup dalam julat 20 hingga 40, tapi ada beberapa jenis organisma, benda hidup, spesies yang boleh hidup di kawasan suhu yang ekstrim sebab dia dah ada ciri penyesuaian. Okay. Okay, seterusnya adalah keamatan cahaya. Keamatan cahaya dan tempoh masa cahaya matahari memancar sesebuah kawasan sangat mempengaruhi taburan organisma, terutamanya tumbuh-tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Okay, sebab tu kita tengok pokok tinggi terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi di kawasan hutan hujan tropika, membentuk kanopi yang rendah keamatan cahaya di bawahnya. Okay. So, pokok-pokok yang tinggi ini dia akan terima banyak cahaya matahari. Jadi, dia dah membentuk satu kanopi. Okay. Maksudnya, dia dah menutupi bahagian bawah. So, bahagian bawah ini, tumbuhan yang bahagian bawah dapat cahaya matahari sikit. So, bila dapat cahaya matahari sikit, nak menjalankan proses fotosintesis pun agak sukar, menyebabkan pokok-pokok yang kat bawah ini biasanya adalah pokok yang renek, kan? Pokok-pokok yang menjala, pokok yang berbatang lembut, kan? Okay. Dia tak dapat cahaya matahari yang banyak, okay? Seperti tumbuhan yang tinggi, pokok-pokok yang tinggi ini. Okay. Hanya tumbuhan bersaiz kecil seperti paku pakis boleh hidup di bawah kanopi ini. Saya cakap tadilah, tumbuhan yang tak memerlukan cahaya matahari yang banyak boleh hidup di kawasan bawah sebab dia dapat cahaya matahari sikit disebabkan oleh pokok tinggi tu membentuk kanopi. Kanopi ni dia macam melindungi. Dia macam ada satu kemah, kan, ibaratnya lah. So, dia akan melindungi bahagian bawah ini dapat kurang cahaya matahari sebab dia dah tutup di bahagian atas. Okay. Hutan konifer yang beriklim sederhana dengan keamatan cahaya yang rendah mempunyai kepadatan tumbuhan yang kurang. Iklim sederhana, keamatan cahaya rendah, kepadatan tumbuhan pun kurang. So, pokok-pokok di hutan konifer bersaiz kecil dan rendah. Okay. Sebab dia dapat keamatan cahaya yang rendah. Okey, seterusnya topografi. Okey, topografi adalah ciri fizikal muka bumi yang merangkumi altitude, kecerunan dan juga aspek. Nanti kita tengok altitude, kecerunan dan aspek. Okey, topografi ini yang akan menentukan kelembapan, akan menentukan suhu, akan menentukan keamatan cahaya di dalam ekosistem. Okay. Next, kita tengok satu persatu. Altitude dulu. Okay, semakin tinggi altitude, kita naik gunung, naik bukit, kan? Semakin tinggi altitude, semakin rendah kelembapan relatif, tekanan atmosfera dan kandungan oksigen. So, semakin tinggi altitude, maksudnya semakin tinggi ketinggian bila kita naik. Okay. Rendah kelembapan relatif, tekanan atmosfera dan kandungan oksigen. So, tumbuhan yang hidup pada altitude yang berbeza mempunyai jenis, saiz dan kepadatan yang berbeza. Sebagai contohnya, pokok pin hidup di altitude yang lebih tinggi, bersaiz kecil daripada pokok meranti yang hidup di hutan hujan tropika. So, itu adalah contoh pokok pin hidup di altitude yang lebih tinggi berbanding dengan pokok meranti. Jadi, tumbuhan yang hidup di altitude yang lebih tinggi itu bersaiz lebih kecil kalau nak dibandingkan dengan pokok lain. Contohnya pokok meranti hidup di hutan hujan tropika. Jadi pokok meranti ini lebih tinggi, lebih besar saiznya berbanding dengan pokok pin. Okay. Sebab di altitude yang tinggi itu kurangnya
kandungan kurangnya kelembapan relatif, tekanan atmosfera dan juga kandungan oksigen. Jadi bila menaiki tu, bila altitude tu semakin tinggi, dia juga akan menjejaskan pertumbuhan tumbuhan di situ. Okey, seterusnya kecerunan. Cerun. Lereng bukit yang curam lebih mudah terhakis akibat pergerakan air yang deras. Okey, lapisan tanah menjadi lebih nipis dan kering. So, kawasan ini biasanya kurang ditumbuhi pokok kecuali tumbuhan gunung yang renek, berduri serta berdaun kecil dan runcing. So, lereng bukit kan curam, securam, lebih mudah terhakis lah. Kenapa dia lebih mudah terhakis? Sebab pergerakan air dia deras. Kalau hujan, pergerakan air dia deras. So, bila pergerakan air dia deras, laju, menyebabkan dia lebih mudah terhakis. Okay? Jadi, lapisan tanah dekat kawasan ni jadi lebih nipis dan kurang. Jadi, bila tanah dia nipis dan kering, bila tanah dia nipis dan kering, jadi tak sesuai lah untuk tumbuhan. Okay. So, kawasan ini biasanya akan kurang ditumbuhi dengan pokok. Okay. Kecuali tumbuhan-tumbuhan gunung lah yang sesuai hidup di situ. Okay. Seterusnya, aspek. Okay. Aspek ini merujuk kepada arah tiupan angin dan sinaran cahaya matahari. Kepada arah tiupan angin dan sinaran cahaya matahari. Okay. So, lereng bukit yang menghadap ke laut. Lereng bukit yang menghadap ke laut lebih padat dengan tumbuhan berbanding lereng bukit yang menghadap ke daratan. Okay, kenapa? Kenapa lereng bukit yang menghadap ke laut, tumbuhan dia padat, tumbuhan dia banyak berbanding dengan yang menghadap ke daratan? Kerana lereng yang menghadap laut ini mendapat taburan hujan yang lebih. Dan lereng ini juga menerima lebih cahaya matahari. So, bila ada air mencukupi, cahaya mencukupi, menyebabkan tumbuhan lebih suka hidup di situ. Jadi, tumbuhan di kawasan lereng bukit yang menghadap laut adalah lebih padat disebabkan oleh lereng bukit di kawasan ini mendapat taburan hujan yang tinggi dan menerima lebih cahaya matahari. Okay. Pertama, disebabkan oleh menerima taburan hujan yang lebih. Yang kedua, menerima lebih cahaya matahari. Okay. Seterusnya, iklim mikro. Apa itu iklim mikro? Ianya merujuk kepada keadaan iklim bagi suatu kawasan kecil. Mikro maksudnya kecil. Kawasan kecil yang berbeza daripada kawasan di sekitarnya. Iklim mikro mungkin berlaku di bawah batu atau di bawah rimbunan pohon besar dalam kanopi hutan. Contohnya di bawah batu. Ada satu iklim mikro di situ. Di bawah batu iklim mikro menjadi habitat ulat gonggok contohnya. So, di situ dikira sebagai iklim mikro lah. So, iklim mikro ini bergantung kepada suhu, kelembapan, keamatan cahaya, keseimbangan haba, tekanan atmosfera, sejatan air serta keupayaan tanih menakung air di kawasan tersebut bagi mengekalkan kelembapan. Jadi kalau semuanya sesuai dengan hidupan tersebut, jadi bolehlah hidupan tersebut hidup di situ. So ini merujuk kepada iklim mikro lah, di mana iklim mikro ni keadaan iklim bagi suatu kawasan yang kecil di celah-celah batu kan. So itu dikira iklim mikro. Tapi iklim mikro ini juga bergantung kepada beberapa faktor lah kan, suhu, kelembapan, keamatan cahaya semua tu. Okay. So ingat iklim mikro adalah iklim bagi
satu kawasan yang kecil. Okey. Seterusnya, kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kuantiti wap air dalam udara di mana ia mempengaruhi taburan organisma dalam satu habitat tersebut. So, lebih banyak organisma mendiami kawasan yang berkelembapan tinggi. Sebab kawasan panas mana banyak organisma nak berada di situ. Sebabnya tak selesa kan? Okey. Kelembapan udara yang rendah meningkatkan kehilangan air dari stoma melalui transpirasi. So, keadaan ini meningkatkan penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah. So, transpirasi juga memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan sebab dia kehilangan air kan. Bagi mengekalkan suhu optimum tindakan enzim. So, itu adalah kelembapan udara. Okay. Contohnya badak. Okay. Badak mempunyai saiz badan yang besar. Okay. Menyebabkan badak mempunyai nisbah jumlah luas permukaan perisi padu yang rendah. Jadi, kadar haba yang dibebaskan daripada kulit badak adalah rendah. Pada hari-hari panas, badak sering berendam di dalam air berlumpur. Okay? Ketika lumpur mengering di tubuhnya, badak menjadikan lumpur itu sebagai lapisan yang melindungi kulit daripada sinar matahari untuk menyejukkan badan. So, badak dia berendam dalam lumpur sebab dia nak jadikan bila lumpur itu kering, dia nak jadikan lumpur itu sebagai lapisan yang melindungi kulit dia daripada sinar matahari. Untuk apa? Untuk nak menyejukkan badan lah. Ini contoh badak. Okay. Seterusnya kita tengok nutrisi autotrof dan nutrisi heterotrof. Okay, autotrof. Kalau secara asasnya kita pun pernah dengar kan? Ini ulang balik saja. Autotrof, heterotrof. Kalau autotrof, dia boleh buat makanan sendiri. Kalau heterotrof, dia ambil daripada organisma lain lah. Maksudnya dia tak buat makanan sendiri. Okey. Nutrisi adalah cara organisma tersebut memperoleh nutrien dan tenaga daripada makanan yang dimakan untuk proses hidup. So, nutrisi itu macam mana cara haiwan ataupun organisma tersebut nak dapatkan nutrien dan tenaga daripada makanan yang dimakan. Terdapat dua jenis nutrisi iaitu autotrof dan heterotrof. Okay, ini gambar yang menunjukkan anak burung memperoleh nutrien dan tenaga daripada cacing yang dimakannya. Ini adalah contoh heterotrof lah. Okey, autotrof. Autotrof ada dua iaitu photoautotrof dan chemoautotrof. Okey, pertama tengok photoautotrof. Photoautotrof ialah organisma yang mensintesis sebatian organik daripada karbon dioksida dan cahaya. Okay. Photoautotrof dapat mensintesiskan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tak ada masalah, ini semua orang tahu. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Okey. Seterusnya, chemoautotrof. Okay. Kalau photoautotrof tadi, dia guna tenaga cahaya, foto. Chemoautotrof merangkumi beberapa jenis bakteria yang mensintesis sebatian organik tanpa menggunakan cahaya. So, chemoautotrof ini memperoleh tenaga daripada pengoksidaan bahan tak
organik seperti hidrogen sulfida dan amonia melalui kemosintesis. Okay. So, kemoautotrof ini merangkumi beberapa jenis bakteria. So, bakteria ini dia sintesis sebatian organik tapi tidak menggunakan cahaya. So, kemoautotrof ini dia memperoleh tenaga hasil daripada pengoksidaan bahan tak organik lah, melalui proses kemosintesis. Contohnya adalah Nitrobacter species. Pernah dengar Nitrobacter kan? Dalam kita nitrogen hari itu. Okey, heterotroph. Heterotroph ada saprotroph, holozoid, parasit. Satu persatu kita tengok. Saprotroph. Saprotroph adalah organisma saprofit yang memperoleh nutrien daripada bahan organik yang mati dan mereput. So, itu adalah saprotroph. Di mana saprotroph ini adalah saprofit, dia memperoleh nutrien daripada bahan organik yang mati dan mereput. Okey, pencernaan dilakukan di luar badan organisma sebelum nutrien diserap ke dalam badan. Maksudnya dia cernakan bahan organik yang mati dan mereput itu, dia cernakan di luar badan organisma. Bila dah dicernakan keluar, nutrien tersebut barulah diserap ke dalam badan. Itu cara dia menyerap nutrien. Okay, contohnya adalah kulat. So, kulat adalah saprofit. Okay, seterusnya, holozoid. Holozoid adalah organisma yang memakan bahan organik pepejal, kemudian mencernakannya dan diserap ke dalam badan. Manusia dan hampir semua jenis haiwan adalah holozoid sebab kita makan bahan organik pepejal kan. Okay, macam-macam haiwan lah. Hampir semua jenis haiwan dan juga manusia. Okey, seterusnya parasit. Parasit adalah organisma yang menyerap nutrien daripada perumah. So, parasit ni dia pergi tumpang rumah orang, dia pergi ambil nutrien dekat tuan rumah tersebut. Contohnya, kutu dan cacing pita yang menyerap nutrien daripada perumah iaitu manusia. Cacing pita yang berada dalam usus ke apa tu kan, so dia serap nutrien. Kutu berada di kepala kan, berada di kepala, dia serap nutrien. Sebab tu bila kita tengok kutu, darah kan, sebab dia dah serap nutrien daripada kepala manusia lah. Okay. Seterusnya, komponen biosis mengikut aras trof. Okay. Komponen biosis ini terdiri daripada organisma yang memerlukan tenaga untuk nak menjalankan proses hidup. Ataupun komponen biosis ni benda hidup lah. Okay, kalau dari segi definisi, komponen biosis ini adalah organisma yang memerlukan tenaga untuk menjalankan proses hidup. Manusia dan haiwan memperoleh tenaga dengan makan organisma lain termasuk dengan memakan tumbuhan. Okay. Jadi, sumber tenaga yang paling utama untuk semua organisma adalah berasal dari matahari. Kan? Komponen biosis terdiri daripada 3 kumpulan iaitu pengeluar, pengguna dan pengurat. Okey. Sumber tenaga paling utama untuk semua organisma berasal dari matahari. Kenapa? Sebab tumbuhan perlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Tumbuhan akan dimakan oleh haiwan, kan? So manusia, haiwan akan dimakan oleh manusia. Contohnya lah. Contohnya lembu makan tumbuhan. Kita makan daging lembu. Jadi seolah-olah cahaya matahari itu adalah sumber tenaga paling
utama. Okey, ini contohnya. Pengeluar autotrof yang mensintesis bahan organik daripada bahan tak organik. Pengeluar terdiri daripada tumbuhan hijau yang mensintesis glukosa daripada air dan karbon dioksida dengan bantuan tenaga daripada cahaya matahari. Ini adalah proses fotosintesis lah. Okay, fotosintesis. Kemudian, pengguna primer. Herbivore yang memperoleh tenaga dengan memakan pengeluar. So, itu adalah pengguna primer. Pengguna sekunder. Karnivor yang makan pengguna primer atau omnivor yang makan pengguna primer dan juga pengeluar. Okay, itu adalah pengguna sekunder. Pengguna tertier, karnivor yang makan pengguna sekunder. So, yang ni tak ada masalah, boleh faham kan sebab rantai makanan saja ni. Pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Pengeluar sebab dia tak dimakan oleh sesiapa. Okay. Sebab dia menghasilkan makanannya sendiri. So, yang makan tu pengguna primer. Yang makan pengguna primer, pengguna sekunder. Yang makan pengguna sekunder adalah pengguna tertier. Okay, so, tengok. Terms arostrof ialah susunan kedudukan organisma yang dihubung kait oleh aliran tenaga dalam suatu rantai makanan. Yang ini kita akan sambung dalam next class nanti. So, hari ini kita berhenti sampai di sini sahaja. Sebab 0.1 ini panjang. Nanti untuk next class kita akan sambung lagi. Okay. So, sampai di situ sahaja. Terima kasih.